Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini cikgu akan menyentuh tentang bab 20.3 North Atlantic Treaty Organization, di mana termasuk dalam tema 4. Okey, matlamat penubuhan Perjanjian Atlantik Utara ataupun NATO. Okey, apa yang cikgu nak anda nyatakan selepas menonton video ini, anda boleh menjelaskan sekurang-kurangnya 4 matlamat atau faktor atau sebab utama penubuhan NATO. Okey, cikgu akan fokus kepada faktor penubuhan NATO, di mana anda tengok pengenalan. NATO ditubuhkan pada 4 April 1949. Pada asalnya 12 buah negara sahaja menganggotai pertubuhan ini. Ibu pejabat NATO terletak di Paris. Tujuan penubuhan adalah untuk mewujudkan sistem pertahanan bersama melibatkan semua negara anggota. NATO menonjolkan Amerika Syarikat sebagai sebuah kuasa yang besar yang memainkan peranan utama dalam pertahanan di Eropah Barat. Antara faktor atau matlamat atau sebab penubuhan NATO ialah menyekat fahaman komunisme, menyekat dasar ketenteraan Rusia, menghalang kebangkitan Jerman dan penglibatan Amerika Syarikat serta mengambil alih peranan PBB. Okey, ini adalah peta peta dan bendera negara-negara NATO Anda boleh tengok kawasan warna biru adalah negara-negara yang terlibat dengan NATO. Okey, kemudian ini adalah isi atau fakta yang berkaitan dengan faktor penubuhan atau matlamat atau sebab. Okey, ada 5. Okey, 5. Okey, isi dan fakta atau fakta di mana isi yang pertama ialah mengekang perluasan ideologi komunis. Faktor utama adalah untuk membendung penularan fahaman komunisme yang diterajui oleh Rusia. Rusia berjaya menyebarkan dan mengukuhkan pengaruh komunis di negara-negara Eropah Timur. Keadaan ini membimbangkan Amerika Syarikat dan Britain. Maka NATO ditubuhkan bagi mengatasi fahaman komunisme merebak keseluruhan Eropah. Yang kedua, menyekat dasar ketenteraan Rusia. Selain daripada itu, NATO bukan sahaja ditubuhkan untuk membendung fahaman komunis, tetapi disebabkan oleh Soviet Union yang dilihat sebagai tidak demokratik, tidak menghormati hak asasi manusia dan tidak menghormati kebebasan individu sebagaimana yang dipraktikkan di Eropah Barat. Okey, di mana anda tengok tindakan Rusia melaksanakan dasar ketenteraan serta mengukuhkan ketenteraan di Eropah Timur yang pro-komunis telah menimbulkan kebimbangan Amerika Syarikat. Maka Amerika Syarikat mengambil inisiatif untuk menubuhkan NATO. Okey, itu. Okey, seterusnya faktor yang ketiga. Faktor penubuhan NATO juga disebabkan oleh kebangkitan kuasa Jerman selepas Perang Dunia Kedua. Hal ini mendatangkan kebimbangan dalam kalangan kuasa Eropah, terutama Britain dan Perancis. Kuasa-kuasa ini mahu menyekat Jerman yang dikhawatiri akan menjadi punca pergolakan dunia kembali. Yang ketiga. Tadi yang ketiga dan yang keempat, penglibatan Amerika Syarikat. Penubuhan NATO memperlihatkan penglibatan Amerika Syarikat dalam hal ehwal ketenteraan dan politik di benua Eropah selepas tahun 1945. Hal ini membuktikan bahawa NATO memainkan peranan yang lebih efektif. Contohnya, tentera Amerika Syarikat ditempatkan di Jerman dan Turki selepas Perang Dunia Kedua supaya komunisme yang diarah dari Moskow dapat disekat dengan lebih berkesan. Okey, seterusnya, nombor 5, mengambil alih peranan PBB. NATO ditubuhkan juga disebabkan untuk mengatasi
kelemahan PBB, terutama dalam aspek ketenteraan dan politik di benua Eropah. PBB tidak berupaya memainkan peranan sebagai pertubuhan yang lebih berkesan dalam menangani sebarang konflik. Hal ini disebabkan PBB tidak mempunyai pasukan tenteranya yang sendiri. Apa yang anda lihat ya, implikasi kuasa-kuasa besar dunia merupakan anggota Majlis Keselamatan PBB mempunyai kuasa veto ketika itu selalunya banyak bersetuju untuk tidak bersetuju dalam menangani mana-mana konflik antarabangsa. Masalah peranan itu telah diambil oleh NATO. Sebagai kesimpulannya ternyata faktor utama NATO adalah menangani penularan fahaman komunis. Namun begitu, penglibatan yang berterusan Amerika Syarikat dalam NATO menjadi kunci keseimbangan, keutuhan dan kestabilan NATO. Akhirnya mempengaruhi PBB dalam membuat sebarang keputusan yang melibatkan ketenteraan atau konflik antara bangsa. Maklumat tambahan, penglibatan United Kingdom dalam NATO dan juga penglibatan Amerika Syarikat dalam NATO. Anda lihat ya. United Kingdom atau Britain memainkan peranan penting dalam peneraju kepada kewujudan NATO. Hal ini menyebabkan United Kingdom mengatur strategi bagi melibatkan Amerika dalam pembentukan NATO. Penyerataan Amerika Syarikat sangat penting untuk menjadikan NATO sebagai sebuah pertubuhan yang kuat dan berpengaruh. Parti Buruh yang memerintah United Kingdom menyatakan tanpa penyertaan Amerika Syarikat, NATO tidak dapat memainkan peranan yang lebih efektif. Tambahan pula, kepimpinan Presiden Harry S. Truman tidak berminat untuk melibatkan Amerika Syarikat dalam hal ehwal Eropah. Oleh itu, United Kingdom membuat perancangan bagi melibatkan Amerika Syarikat di Eropah. Anda tengok ya, di mana gambar tersebut adalah Presiden Harry S. Truman, iaitu Presiden Amerika Syarikat ketika itu. Manakala penglibatan Amerika Syarikat dalam NATO, ya. Selepas Perang Dunia Kedua mendorong Amerika Syarikat untuk terlibat dalam NATO, penyertaan Amerika Syarikat menandakan komitmen negara tersebut dalam pertahanan dan keselamatan Eropah Barat. Penglibatan Amerika Syarikat menjadikan NATO sebagai sebuah pertubuhan yang kuat dan berpengaruh dalam politik antarabangsa. Amerika Syarikat memberi sumbangan dalam mempertahankan keamanan dan kestabilan politik dunia. NATO memberi peluang kepada Amerika Syarikat untuk menyekat kembangkitan semula kuasa Jerman sebagai kuasa militan di Eropah. Sementara itu, Amerika Syarikat juga menjadi sandaran untuk mengekang penyebaran ideologi komunis oleh Soviet Union. Contohnya, pasukan Amerika Syarikat menempatkan tenteranya di Turki dan Jerman untuk menyekat fahaman komunis. Amerika Syarikat membantu mempertahankan kedaulatan negara-negara anggota NATO daripada ancaman musuh. Amerika Syarikat mendominasi NATO dan menunjukkannya sebagai sebuah kuasa besar dunia. Kesimpulannya, peranan Amerika Syarikat dalam NATO sangat ketara, di mana banyak perkara penting yang dilakukan oleh Amerika Syarikat, iaitu yang pertama, mempertahankan keselamatan Eropah Timur. Yang kedua, melibatkan diri dalam hal ehwal politik Eropah. Yang ketiga, menyalurkan bantuan ketenteraan bagi negara Eropah. Yang keempat, mempertahankan kestabilan politik dunia. Yang kelima, menyekat kebangkitan Jerman. Yang keenam, menyekat penyebaran ideologi komunis. Yang ketujuh, ialah mempertahankan kedaulatan negara anggota. Seperti biasa rujukan ya, cikgu rujukan ada 4. Cikgu guna rujukan ini sebagai panduan untuk cikgu membuat video ini. Sekian, terima kasih. Cikgu sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, tekan loceng untuk mendapatkan video cikgu yang akan datang. Dan jangan lupa
kongsikan ilmu ini agar anda beroleh kejayaan dalam STPN. InsyaAllah ilmu yang bermanfaat.